Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Pendidikan Islam. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran 9 iaitu bidang hadis yang berkaitan mungkar dicegah hidup berkat. Anak-anak boleh buka melalui buku teks PDF digital iaitu pada muka surat 52 hingga ke 58. Okay, kita akan belajar apa maksud mungkar dicegah hidup berkat. Apa yang kita faham? Sebelum kita pergi kepada hadis yang kita akan belajar, apa yang awak faham dengan mungkar? Pertama, mungkar ni adalah benda yang Allah tak suka. Apabila kita buat benda yang Allah tak suka, kita akan dapat satu ketenangan. Bila kita buat benda orang yang tak suka, buat benda yang orang tak suka, kita akan dapat sama ada dalam bentuk celaan atau cercaan. Okey, kita tengok. Okey, hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Okey, kita tengok. Man ra'a minkum, maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum, sesiapa di kalangan kamu yang telah melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, sekiranya tak mampu, kena cegah dengan lidah. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, jika tak mampu hendaklah dia mengubah dengan hati. Wa zalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Okey, hadis ini nak menceritakan Nabi memberi kita beberapa garis panduan bagaimana kita nak mencegah kemungkaran. Yang pertama step adalah melalui biadihi, tangan. Apa maksud tangan? Kita akan pelajari sebentar lagi. Yang kedua lidah, yang ketiga adalah hati. Ingat 3 perkara yang tangan, yang kedua lidah, dan yang ketiga adalah hati. Okey, sebelum tu kita tengok apa yang dimasukkan benda mungkar. Okey, dari segi bahasa, mungkar ni adalah benda yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Contoh, merompak, mencuri, baik tak? Tak. Sebab apa? Berlaku situ penindasan ke atas orang yang lemah. Okey, dari segi istilah, perbuatan atau perkataan yang ditegah, bukan diteguh yang ditegah oleh syarak atau melarang perintah Allah. Okey. Maksudnya yang tegak contoh, apa yang Allah larang? Allah larang kita bergaul bebas, Allah larang kita berjudi, Allah larang kita ambil hak orang lain, kan? So bagaimana kita nak menangani, nak mengatasi masalah mungkar ni? Yang pertama, kita kena tingkatkan melalui ilmu ibadah. Yang mana kita belajar khusyuk dalam solat, kita buat benda-benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, oleh itu kita hendaklah melaksanakan ibadah wajib dan banyakkan ibadah sunat. Apakah ibadah sunat? Puasa sunat, solat sunat, dan zikir yang membersihkan hati kita melalui zikir kepada Allah. Okey, seterusnya. Okey, hukum mencegah kemungkaran. Hukum mencegah kemungkaran apa dia anak-anak? Adalah wajib. Sebagaimana Allah beritahu kat kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai manusia, kau sebaik umat. Yang mana umat yang Muhammad sebaik umat yang mana mencegah mengajak kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. So nak tak nak sebagai orang Islam, kita kena cegah kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Okey, bagaimana kita nak cegah kemungkaran? Dengan cara berhikmah, menggunakan pendekatan yang betul yang sesuai, bukan bertindak sebagai sembrono. Okey, kita tengok cara mencegah kebenaran pula. Maaf, cara menangani kemungkaran. Saya dah tengok tadi ada 3. Yang pertama, tangan. Bagaimana tangan kita boleh mengubah? Tangan ni memberi maksud yang luas ya anak-anak, iaitu tangan mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang. Contoh, ketua keluarga, ketua kelas tengok kawan konten kelas. Dia ada. Okey, dia kuasa dia. Okey, larang dia dan sebagainya. Okey, dari segi hati pula, kita benci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Berazam tak melakukannya lagi, berharap dan berdoa agar bisa. Contoh, kita tak mampu nak tegur kawan kita buat masalah. Kita doa. Sebab apa? Doa yang paling makbul adalah doa yang tidak diketahui oleh orang sebelumnya. Maksudnya kita doa. Sama-sama tanam suka doa pada orang lain. Okey, lisan.
kita tegur, nasihat, melarang kemungkaran ataupun dalam bentuk lisan. Contoh, kita tak mampu nak tegur, okey, kita melalui tulisan, melalui aplikasi sekarang ni kita dengan teknologi yang semakin berkembang, khususnya dalam keadaan kita menangani masalah COVID-19. Kita guna melalui Facebook, rangkaian internet yang boleh kita berkongsi. Bukan kita menambah dosa. Sebaliknya kita share pahala. Okey, seterusnya. Okey, pengajaran yang boleh kita ambil. Sebab bila kita belajar bab hadis, bab Al-Quran, so kita kena faham. Pada saya bukan setakat kita faham, bila kita faham, insya-Allah kita akan dapat satu conclusion, satu intipati daripada hadis tu kita keluarkan. Apa solution dia? So kita tengok sebagai umat Islam, umat Islam kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa atau kemampuan ada. Kenapa? Supaya hidup kita diredai Allah. Okay, yang kedua. Itu ayat dia bagi panjang sebab ini dia bagi ringkas. Saya bagi panjang sikit untuk kaedah kamu untuk pengajaran ayat. Okey. Sebagai umat Islam kita hendaklah menangani kemungkaran sama ada dengan lisan dan atau tulisan supaya hidup aman sejahtera. Okey. Yang ketiga, kita hendaklah membenci kemungkaran tersebut dalam hati dan berniat untuk menjauhkannya supaya beroleh keberkatan hidup. Itu saya dah ajar. Kalau pelajar-pelajar yang pernah belajar dengan saya dah ajar kaedah kita nak menghasilkan pengajaran ayat yang mana dia mengambil 3 elemen penting. Apa dia? Yang pertama, mesti ada pendahuluan. Pendahuluan dia apa? Bermula dengan kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah. Itu adalah pendahuluan. Isi dia apa? Isi dia yang ada kat sini. Huraian apa? Yang diikuti dengan perkataan supaya dan sebagainya. Okey. Seterusnya, okey, kita dah belajar, kita dah faham. So saya nak minta anak-anak tolong buat latihan. Tolong buat dalam kertas dan tampal bila naik sekolah, insya-Allah. Kita minta kita akan bertemu secara bersemuka, kita dapat okey. Saya minta yang pertama sila buat. Katakan masuk kemungkaran dari segi istilah. Apa dia kemungkaran? Okey. Yang kedua, cara menangani kemungkaran. Kita tahu ada 3. Okey, cuba buat. Okey, nombor 3, ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya kemungkaran tidak dicegah. Okey, untuk soalan 3 ni saya nak minta anak-anak buat dalam bentuk soalan kebat yang mempunyai 4 elemen Ada isi, ada huraian lengkap dan juga kesimpulan. Cuba Okey, itu saja setakat pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang. Saya minta kerjasama semua para pelajar. Jangan buang masa. Tolong lakukan kerja yang telah diberikan. Sebab kelalaian kita menyebabkan anda kerugian untuk masa depan dan seterusnya. Sekian. Jangan lupa pelihara jaga diri dan solat kamu. Okey. Wassalamualaikum.